رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغنني بالعلم وأكرمنا بالعلم. اللهم لين وفق فصح لساني لقراءة القرآن والحديث والأزكى والأضعية والخطابة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim: Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul hakim. Artinya, disebut Allahul ladzi khalaqakum, Allah menjadikan, Allah menciptakan, khalaqakum, Allah menciptakan kamu. Allahul ladzi khalaqakum, Allah menciptakan kamu bermula dengan keadaan dha'fa, iaitu lemah. Selepas keadaan lemah itulah menjadikan kamu kuat. Setelah itu, itulah menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban syaibah. Ia menciptakan apa yang kehendaki dengannya, dan dialah jua yang maha mengetahui lagi yang maha kuasa. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat kurnia Allah, dapat lagi kita merasai nikmat-nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat lain yang banyak, yang kalau kita nak kira amat terlalu banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurnia Allah kita kena rasa bersyukur. Artinya kita sembahyang, rasa bersyukur kita di antara rajin kita beribadah kepada Allah, berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita, memang kita tidak lari. Kita bahas berkaitan akidah, kita disuruh sebut berkaitan Islam. Kita kena jaga Islam kita. Kita kena jaga iman kita. Begitu juga kita kena jaga apa yang disebut ihsan. Itulah hadis yang malaikat nyamuk ataupun disebut Jibril datang bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Islam, semua mengaku Islam. Beriman pun mengaku beriman. Tetapi kita ini ingat di sana ada ihsan. Maka tidak sempurna Islam, tidak sempurna iman tanpa ada ihsan. Ihsan tu mudah kita faham, kita buat sesuatu itu perintah Allah dengan baik, dengan sebaik-baiknya,
Ataupun disebut dalam hadis Nabi SAW, ka'annaka tarah illam takun tarah. Seolah kita melihat Allah, ataupun seolah Allah melihat kita. Ada juga sebut seolah Allah melihat kita. Itu tak tepatlah. Sebab seolah apa lagi? Sebab memang Allah Ta'ala Maha melihat kita. Jadi di sana disuruh kita, ihsan kita kena buat, iaitu dengan kita buat suatu pekerjaan perintah Allah, iaitu dengan baik. Dengan baik macam mana? Iaitu menepati rukunnya, menepati rukun-rukun ihsan, menepati syarat-syaratnya. Rukun itu apa dia? Sesuatu yang melekat pada dia, ataupun ma yatawaqqafu bihi juz'un min haqiqati, kharijan min haqiqati syarat. Iaitu syarat nak sempurna ihsan ialah dia pecah pada zahir pula. Ada zahir, ada batin. Kalau kita sembahyang hanya zahir saja, maka di sana tidak cukup untuk kita baiki apa yang disebut ihsan kita. Itulah dibahas dalam kaitan akidah. Kita kena jaga ihsan. Nak sempurna iman, nak sempurna ihsan, nak sempurna Islam, mesti kita jaga ihsan. Ihsan dia mengangkumi syarat dia, iaitu zahir batin mesti selari. Bila kita sembahyang, kita kena tepati di antara zahir dan batin. Itulah yang disebut dalam kitab-kitab, iaitu mesti kita selarikan dia. Kita tak ambuh zahir comel, tetapi batin dia bermasalah. Batin bermasalah dengan riaknya, rasa takaburnya. Itu sebab itulah sebelum kita belajar kitab bimbingan mukmin, sebelum tu dia dah sebut, kita dah selesai zahir, basuhnya, kotoran. Lepas tu kita bersih juga, basuh juga, iaitu hati kita. Itulah sebagai mukadimah. Sebab kita tengok dalam ayat Allah, itulah hidup kita. Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan lemah. Selepas tu kuwah, kita kuat, gagah. Akhirnya kita kembali kepada lemah, syaibah, berubang, tua lah. Itulah putaran hidup. Jadi kita gunalah sebaik-baiknya. Qala Syekhul Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi darain amin ba'd. Minggu lepas kita dah sebut berkaitan perbahasan sedikit bahir. Kita orang yang beriman mesti tahu. Orang yang muda yang nak kahwin mesti tahu bahir dan sebagainya. Kalau dia tidak tahu sedikit sebanyak, maka setengah tu boleh. Kalau kita kata macam binatang, sebab binatang di sana perbahasan dia ada juga yang ada haid. Yang kita sebut minggu lepas panjang dah berkaitan haid, tapi kita nak sebut gini berkaitan lain pula. Itu perlu dijaga, perlu dipelajari, berkaitan haid dan sebagainya. Kerana di sana dia melayakkan kita sama ada boleh sembahyang atau tidak. Maka di sanalah perbahasan yang luas, tapi kita dah jelas sekadar tu je. Qala Syekhul Muslim rahimahullah ta'ala fi darain amin ba'd. Kita tengok, kita ambil ayat Quran apa yang disebut dalam kitab ni, fa'tu harthakum anna syi'tum. Hendaklah kamu mendatangi, yakni ladangmu. Yakni ladang tu dengan makna isterimu.
sebagaimana yang kamu ingini. Maka itulah disuruh kita belajar kaitan tafsir dan sebagainya kehendak ayat. Sebab kalau kita ikut dari segi otak ataupun akal kita, sudah tentu kita kata semua boleh. Ini tak ayat dia, ini dalil dia. Ikutlah. Nak bersama isteri melalui semua, tak kira lah melalui tempat. Sebab di sana ada puak-puak yang sesat yang menggunakan ayat-ayat dari segi zahir, ayat zahir yang mudah difaham, maka dia kata ni boleh je. Nak mula dari mana? Ini kita bincang berkaitan adab yang ke-10, iaitu ada adab dalam bersama atau bersetubuh. Itu akan melalui apabila duduk di alam kahwinan ini disebut dalam perbahasan kita ni. Jadi dalam maksud ayat ini, datanglah dadamu isterimu sebagaimana yang kamu ingini. Maksudnya ayat ini yang kamu ingin ialah pada bila-bila masa. Ya, ini bila kita masa keinginan. Ataupun mungkin seorang tu dia pergi ke mana-mana, tempat-tempat dia tengok, oh comel perempuan ni, maka tak perlu dia perhati sangat perempuan tu. Dia baliklah kepada isteri dia. Itu dinasihatkan kita. Supaya kita jaga. Tujuan kita hidup ni bukan hanya berkahwin saja, munakahat saja. Di sana ada lain perbahasan lain. Bukan kahwin saja ibadah. Apa kahwin dua tu? Ibadah. Sunnah. Sunnah lain pun banyak lagi. Banyak lagi yang perlu kita jaga. Pahala-pahala sunnah Nabi lain banyak lagi. Tetapi tidak dapat tidak manusia itu hidup manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir ila akhir. Itu hias. Manusia itu dihias. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Memang manusia dihias dengan syahwat. Minan nisa, perempuan, setuhnya wal bani wal qanatir, barang-barang lain pula. Itu tidak dinafikan, tetapi dia ada langkah dia, cara dia, supaya benda yang baik tidak kita melampau. Sesuatu yang baik kalau kita melampau tidak boleh juga. Makan tak ada masalah, tetapi kita melampau, Allah Ta'ala tidak suka, kerana ia mendatangkan penyakit pula. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tidak suka orang yang berlebihan atau melampau, bazir dan sebagainya. Maksudnya ayat ni kita kena fahami. Seperti mana puak-puak Syiah yang ada memahami ayat lain yang kita sebut uhilla lakum lailatul siyami rafathu nisaikum. Bukan, itu wa atimmus siyama ilal layl, ayat tu. Sempurnalah puasa hingga ke malam. Ataupun wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yang makna Sayyidina Ali. Tafsir. Kita hendak tahu, oh ya. Maka ayat ni kita kena jaga-jaga. Maksud di sini itulah kamu ingin ialah pada bila-bila masa yang kamu rasai keinginan. Itu. Dan suatu isteri sewaktu isteri masih haid, tiada tegahan bagi suami untuk beristimna ataupun mengusahakan keluar mani. Yang dipanggil istinja cara lain. Dia panggil, dia ada wazan dia lah. Belajar bahasa Arab tu. Istimna, dia kata mengeluarkan air mani. Kalau istimta dengan mana dia bersedak-sedak. Itu. Jadi mengeluarkan mani dengan membiarkan tangan isteri bermain-main pada seluruh tubuh badan suami, tak ada salah. Apa ni duduk tempat pelacuran? Oh, isteri saya haid. Apa ni? Tak ada.
Maksudnya bila dia haid, dia ada cara lain, ya, supaya keluar mani sebagainya, ya. Begitu pula boleh juga suami meraba-raba bahagian. Terpaksa baca, segang juga ni. Meraba-raba bahagian yang di dalam kain isteri sehingga naik syahwatnya. Maknanya tujuan kahwin ni nak buang. Maknanya bila dah kahwin, kuranglah nafsu panggil khayalan tu. Sebelum ni dah kahwin macam-macam fikir tu, fikir ni. Maka itu dah menjaga agama kita. Sebab tujuan kita banyak lagi. Bukan kahwin je. Itu disuruh. Tak ada masalah. Hanya yang dilarang ialah bersetubuh saja. Bersetubuh. Ketika haid, bersetubuh tak boleh lah. Malah tiada larang seorang suami mengajak isterinya dalam haid makan bersama dengannya. Makan pun tak ada masalah. Sampai dalam kitab yang pun dia sebut. Makan bersama. Sebab apa? Kita dah sebut macam mana orang Yahudi, macam mana orang yang Nasrani, macam mana orang dua-dua tu. Ada dia menganggap haid tu jijik, dia asingkan orang buang haid di tempat lain. Ada juga orang jenis dok haid rasa. Haid dok haid tu je. Bersama ke tak kira. Itu. Jadi dalam hal ni dia kata nak makan bersama pun tak ada masalah. Ataupun baring bersama-sama. Ataupun melakukan perbuatan yang seumpama itu. Kiralah tak ada masalah. Jangan sebabkan haid kita asing tu. Tak boleh. Haid kotor ni adha. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Ia penyakit. Fa'tazilu. Kena asing, kena jauh. Bila isimu ni, kita faham ayat lain. Tak boleh dah. Dan di antara ada bersetubuh lagi, janganlah ia berazal. Ia menumpahkan imani di luar kemaluan, iaitu di luar tu. Sebab tidak ada sesuatu yang bernyawa yang telah ditakdirkan Allah wujudnya, melainkan ia tetap akan wujud. Ini nak pergi kepada akidah ni, supaya kita faham. Kalau Allah Ta'ala tak takdir, tak takdir. Sebab apa? Dia bersama isteri dia, tak lepas dalam sebagainya. Tak boleh lagi dapat anak saya. Ada orang makan pay tu, nak elok daripada ada anak tetap. Itu kita kena tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena faham di situ. Kena pegang. Kalau Allah Ta'ala nak buat sesuatu tu terjadi, adalah. Kita belajar ada sifat ma'ani, sifat lain-lain lagi, iaitu qada Allah. Mana Allah Ta'ala apabila qada itu sesuatu ataupun dikatakan menepati sifat iradah Allah, kehendak Allah. Satu lagi dikatakan qada menepati ilmu Allah. Bila menepati ilmu dan ta'alluqnya, maka dengan sendirinya akan terjadi. Jadi itulah dipanggil takdir. Maksudnya sebelum jadi takdir mesti ada qada dulu. Itu. Ini dalam kitab Faridah bahasan dia. Itu. Sebelum berlaku qada, sebelum berlaku takdir, ada qada. Itu dibahas pula qada mu'allaq ke qada mubram. Qada mu'allaq ia tergantung, berubah tak berubah. Ia boleh berubah disebabkan kita doa. Kalau ataupun dengan kita hubbu silaturrahim, ikat silaturrahim, maka dengan umur boleh berubah. Umur berubah pula tengok keadaan. Ada kata dari segi kepekatan hidup dia tu baik. Jadi di sana ada ayat yang menyatakan tidak berubah. Ajar tetap ajar.
Wa likulli ummatin ajal. Itu dalil menunjukkan kepada tak berubah dah. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru. Ini nak khabarnya sesaat pun tak lebih, sesaat pun tak ke depan, tak ke belakang. Kedua lah nanti. Itu. Maknanya tak berubah dah. Ada pun di sana ayat yang menunjukkan qada, iaitu qada mu'allaq yang boleh berubah. Antaranya yamhullah ma yasha. Allah Taala kehendaki apa yang dikehendaki. Ataupun dengan hadis-hadis Nabi tadilah yang la yuraddul qada, tidak boleh menolak qada melainkan iaitu ad-doa. Kita doa. Kita doa, ya Allah, jauhlah aku daripada bala, ya Allah, jauh daripada bala. Tiba-tiba jauh kita daripada bala. Maka itu hasil sebab musabab kita doa. Doa kita kuat, akhirnya berjaya. Ada juga bila kita doa tak jadi apa, maka tidak menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi di sini dah kita faham, kena pegang. Bila Allah Taala tidak berkehendak, tak akan jadi. Bila Allah Taala berkehendak, dia akan jadi. Itu. Tetapi di sana kita kena ingat, ada orang kata qada boleh berubah, melainkan dengan doa ke? Ya, jawapan dia. Sebab apa? Sebab doa itu juga takdir. Maknanya kita daripada takdir kepada takdir. Itu. Ini banyak kita ambil contoh daripada Sayyidina Umar ketika nak pergi negeri Syam. Ada seorang sahabat kata, buat apa pusing balik ni? Nak elak wabak ni. Mu takut takdir Allah. Lalu Sayyidina Umar kata, bukan. Aku berpindah je. Daripada takdir kepada takdir. Sebab doa itu pula Allah Ta'ala beri ilham kepada kita. Mana dalam istilah ni, tak ada istilah kita boleh nampak diri kita ni. Buat apa boleh kita berdoa, ya Allah, elok aku daripada bala. Barangkali bala tak kena sungguh kita. Maka itu, doa itu juga takdir. Itu. Kena faham. Doa itu juga takdir. Sebab apa? Sebab kita doa, ya Allah. Allah lah yang memberi ilham supaya kita rasa nak berdoa. Biasa lari semua, pas semayang lari semua. Tiba-tiba hari tu kali rasa nak doa, ya Allah, jauhlah aku daripada kemalangan, sekian-sekian. Tiba-tiba nak berlaku kemalangan, elok. Maka itu asbab doa dan sebagainya. Itu. Dan di sinilah, di sana disebut hal ata 'alal insan hinun min ad-dahr lam yakum syai'an. Suatu tempoh kita tak ada. Dahul lam yakum syai'an madhkur. Kita tak disebut langsung. Tak ada langsung kita. Oleh kerana adanya Allah Ta'ala mencipta, maka kita ada. Dan suatu tempoh kita akan tak ada pula. Gitu. Suatu tempoh dulu kita tak ada. Tak tahu kita. Saya ni dari mana tak tahu. Bila dah kita ada ke bumi, orang pun sebut, nama ni. Ada suatu hari lagi, tak ada pula. Itu hidup kita. Ini dalil dahru. Dahna tempoh lah. Jadi di sinilah kita, sebab tidak ada sesuatu yang bernyawa yang telah ditakdirkan Allah wujudnya. Ada orang yang bersama-sama comel belaka dah, semak belaka dah, duit ada belaka dah, harta ada belaka, kaya dah pun kaya, tapi tak ada. Jadi itu hakikatnya kehendak Allah. Ini kena pegang biar kita semuanya kembali kepada Allah SWT. Nak sesuatu, ingat Allah SWT. Nak ni, ingat kepada Allah, jangan lupa. Itu ajar kita supaya Allah lah segala-galanya. Malaikat Allah Ta'ala tetap akan wujudnya, walau bagaimana sekalipun diusahakan untuk melenyapkannya. Ataupun untuk mengadakannya, tak ada.
Bermacam cara dah. Makan ubat tu, beli ubat ni. Beli ubat ni, potong ubat tu. Beribu-ribu dah. Dah jadi juga. Itu. Itulah. Maksudnya jangan putus asa. Mengenai perbuatan azal itu, ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengharuskan, ada juga yang menghalalkan dengan syarat keredaan isteri. Tu. Jadi dalam berkaitan hak ni, dia kait rapat dengan rumah tangga ataupun kaitan dengan isteri ni. Syarat dia. Jadi bila kita bahas setubuh ni watak, dia panggil bersama. Kalau seorang dia panggil bersama, dari dua itu bersama, maka mesti kita meraihkan. Dua-dua. Jangan dia fikir dia je, isteri dia tidak raih. Dia mesti raih belaka tu. Di sana ada ayat-ayat dia. Mesti minta izin. Apabila malah kita sebut ni orang jahil dan sebagainya, sebut jahil kita marah. Mesti minta izin apabila nak mengeluarkannya. Sebab di sanalah kemah. Tidak tahu bila dia keluar, dia tak ada rumah, isteri dia mula cari lelaki lain setengah tu. Sebab dia tidak puas hati. Mungkin di sini tidak berlaku. Kita boleh tengok di sana. Apabila ditangkap di hotel dan sebagainya, isteri orang. Sebab puncanya di sini. Suami pula tidak mempelajari. Bila pelajar ni, galak. Sebut galak dan sebagainya. Padahal ini untuk kebaikan. Bila kita tunjuk kitab nafkah batin, tebal sebagainya. Tu hang duk main tu hang mau. Tidak boleh. Sedangkan kita mengakui semua. Ni kena faham. Kita boleh tengok apa sebab. Sebabnya bila tanya soal siasat, isteri saya, suami saya gini. Isteri saya, suami saya sekadar dia je menepati. Tidak tunggu inzal. Dalam kitab dia sebut memang perempuan dia datang lambat sikit. Jadi itu kena meraihnya. Jika isteri tidak redha, maka haram hukumnya. Haram. Itu supaya isteri tidak teraniaya-aniai. Islam jaga. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang jaga hati seorang perempuan. Kita sebut bila naik kenderaan dan sebagainya. Bila ada perempuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga. Memang dia jaga, suruh jaga. Apatah lagi berkaitan benda ni. Tetapi pendapat yang betul ialah pendapat yang pertama, iaitu harus hukumnya. Taklah lepas di luar. Harus. Di sana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti disebut seorang sahabat Nabi yang terkenal, iaitu Jabir bin Abdullah. Kunna na'zil ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal pada zaman Nabi. Iaitu azal ni merupakan mani di luar lah. Sedangkan dan Al-Quran sedang turun. Maksudnya Jabir beritahu yang melakukan perkara tersebut pada zaman Nabi, iaitu masa Quran masih turun, tapi tidak dilarang pun oleh Al-Quran. Maka dengan inilah mengeluarkan mani di luar rahim untuk mengelakkan mengandung adalah harus. Tetapi di sana mesti berbincang, minta izin dan sebagainya. Itu
Di sinilah kita kena ingat, apabila setengah tu disebut, perlu diingat bila kerana perbuatan ni boleh juga menyebabkan isteri hilang apa ni disebut nikmat di situ, kelazatan tubuh ataupun tidak sampai ke muncak dipanggil inzal. Maka suami ingin melakukan hendaklah mendapat izin dulu. Mesti minta izin. Ya aku je tak boleh. Kalau aku je, kalau hak ada agama boleh tahan lagi. Hak tak ada agama mula. Baik dengan hak ni, baik dengan lelaki tu, maka berlakulah. Duduk kat jabatnya tak tahu. Berlaku gini sekian, ayatullah, terlindunglah. Maka di sini memerlukan perbincangan. Bila nak bersama pun mesti berbincangan. Ni kok gitu khabar ustaz, khabar kok ke? Tak. Kena khabarlah. Sebab ni dalam kitab disebut supaya kita jelas berkaitan ni. Begitu juga dalam hadis, dalam kitab ni pun ada sebut. Mukmin dengan mukmin ni. Zaman Rasulullah SAW, Quran masih turun dah tu. Dengan lafaz lain, kita pernah lakukan azal. Maka berita itu telah sampai Nabi tak larang. Jadi kita kena ingat sunnah Nabi berkaitan hadis, aqwal, af'al, satu lagi takrir. Ia perbuatan Nabi, cakapan Nabi hadis sekian. Perbuatan Nabi. Adapun Nabi tengok je, tak ada masalah. Barangkali faedah melakukan azal itu kerana kehendak memelihara kecantikan isteri dan kesihatan supaya sering dapat bersenang-senang dengannya. Ada sebab tertentu. Jangan disebabkan ataupun takut rezeki dan sebagainya. Di bawah tu ada disebut. Ataupun untuk mengekalkan perkongsian hidup dengannya supaya terjauh daripada talak. Ia ada perancangan sekian, tak apalah. Sebab apa? Kita nak jauh daripada tolak tu. Tolak. Jangan disebabkan masa kahwin, dak kahwin berwangi-wangi. Berwangi yang dak kira lelaki, puan dan sebagainya. Bila dah kahwin, masing-masing dak cerah dah. Usah apa? Tak kena tu. Di antara perkara kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, perkara yang menyenangkan hati lah kita bau wangi-wangi. Menyihatkan tubuh badan kita bau benda wangi. Jadi kecantikan dari segi kemasan perlu dijaga. Kalau jenis isteri pun begitu. Sebab semua itu kita nak tolak, kita nak jauh daripada talak, cerai. Berapa cerai? Saya sekian. Jadi tak ada kasih sayang dah. Ataupun rasa jemu dah. Sebab apa? Bau busuk sama. Mandi pun malah. Sebagainya. Sebab tu kena wangi sama. Bukan nak pergi jamuan sama. Nak pergi jamuan je wangi sebagainya. Hidup kita dah kira di mana? Dah kira depan orang, belakang orang. Islam ajar kita mesti bersih. Wa thiyabaka fatahhir. Mesti wangi. Wangi bukan mahal pun. RM1 itu je. Selet-selet sikit. Ataupun ada sebab-sebab yang lain. Banyak sebab lain lah. Seperti tidak suka banyak anak sehingga menyebabkan kesukaran untuk mencari nafkah. Sini kena faham. Ataupun untuk melihara diri daripada keperluan bekerja terus-menerus menjadikan kelebihan rezeki. Dan melakukan kerja-kerja yang tak baik ataupun lain. Sebab kewangan kesukaan itu hidup akan menolak kepada menegakkan agama. Menegakkan agama maksudnya jangan disebabkan kita nak berdarah tu menubuhan itu sebab apa? Takut tak ada rezeki. Jadi situ kena jaga juga. Takut kita tidak yakin dengan rezeki Allah. Kita disebabkan ada dia ni. Ada anak ni lah rezeki jadi kurang. Tak boleh. Sebab di sana Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki dia. Tetapi bimbang
berlaku perkara pas tahun setahun, kerja tak ada, benda tak ada, jadi tekanan. Kita tengok orang baloh, kita tengok orang musim PKP, sebab apa? Perceraian berlaku banyak. Sering bercambat duit, tak ada duit. Anak dia ramai sekian. Jadi itu bahaya juga. Jadi kadang tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya berlindung daripada faqr. Kemiskinan, fakir tu bahaya, sebab setengah tu dia menekankan kita jadi nak salah pada agama. Kalau dia kuat iman, lazimi masjid, surau sebagainya, tak apalah. Tetapi bila tak ada kekuatan, surau masjid, majlis-majlis agama jauh, akhirnya bersangka buruk kepada Allah SWT. Itu menjaga. Dan kesebelah, bila lahir pula anak, dalam Quran sebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwal wal aulad. Memang dunia ni dunia la'ibun, tempat mainan je. Tempat manusia lahun wa la'ibun wa tafakhur, dipanggil berbangga-bangga. Bainakum fil amwal. Saya ni rezeki tak payah dah ni. Anak saya bagi belaka dah ni. Anak saya semua doktor belaka. Itu boleh temukan dalam pertemuan kan, alumni dan sebagainya. Amal bertemu. Ini kerja apa? Ni pakat pecah mama. Hak dak kerja hak babaran sikit pun. Dia temu dengan geng dia hak kerja sedak dia pun. Cakap. Ni kena jaga. Sebab wa tafakhuru fil amwal wal aulad. Memang dunia tu kena ingat ia berbangga. Maka di sini Islam ajar dah kita. Anakmu, hartamu, sebagainya bukan untuk dibangga-banggakan. Kena ingat di sana fitnah juga ditimbul. Sikit lagi. Jangan sampai terlalu gembira bila menerima anak lelaki. Atau terlalu duka cita bila mendapat anak perempuan. Di sini pernah berlaku di zaman jahiliah pun. Yang kita sebut juga berkaitan hik pun tadi. Begitulah. Jangan bila perempuan hik kita jijik, sebab pernah berlaku. Ini kita ni dia menceritakan apa yang pernah berlaku di zaman dulu. Kita jangan jadi macam kaum Nasrani. Jangan jadi macam kaum Yahudi. Bila perempuan hik dia jauh. Ada pula ni Nasrani dan sebagainya. Bila perempuan langgar belaka, hik langgar je. Jijik, ya asing tempat, tak suku tempat lain pula. Tak boleh gitu. Jadi bila sampai kira lahir anak pun, kita jangan duka cita bila dapat Allah aku nak lelaki, Allah aku nak puang. Jangan. Ni adat dia. Biasa kita dengar biasa dah, tapi ini adat dia. Kerana dia tiada mengetahui di mana letaknya tuah atau keduanya. Betapa banyaknya orang yang dianggarahi anak lelaki merasa kesal di kemudian hari. Bila dapat anak lelaki rasa Allah, ingat nak puang. Tidak bersyukur. Di sana ramai tak ada orang tak ada anak. Ingat lelaki kok, ingat puang. Tak boleh main gitu. Dia kena bersyukur je apa yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri, syukur. La azidannakum. Allah Ta'ala akan tambah lain lagi. Dan bercita-cita kalau anak itu tiada dilahirkan sama sekali. Kalau dah lahir tak apa. Jadi lelaki, ayuh gini-gini, jangan ada terlitas. Yang lain pula mengharapkan anak itu kalau boleh menjadi perempuan. Kalau boleh ada perempuan kan boleh ya, boleh ni jangan. Bahkan ibadah menerima anak perempuan itu adakahnya lebih besar pahalanya. Anak perempuan nak jadilah. Ada kali besar pahala. Mana? Berkata Anas riwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang punya dua anak, orang anak perempuan ataupun dua orang saudara perempuan, lalu ia membuat baik kepada keduanya selama ia berdamping dengan mereka,
nanti kalau di dalam syurga, saya dan dia seperti dua jari, dua tunjuk. Maknanya Nabi SAW suruh baik, buat baik kepada anak perempuan. Hati perempuan kena jaga. Hatta naik kereta pun kena jaga, tak boleh bawa barang. Sebab apa? Sebab ada perempuan. Bawa hati-hati, jangan bagi dia takut. Yang gitu. Inilah apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, perlu jaga. Tetapi ujian di sana. Sebab apa Nabi kata, bila anak perempuan kita jaga baik-baik, dia dalam syurga rapat dengan aku. Sebab apa? Sebab di sana ujian besar juga anak perempuan tu. Jenis hak lawang, besar. Sebab apa? Aurat dia lagi. Nak tutup aurat dia, bukan nak bukus. Bukus lain. Kita sebut sama. Bukus jadi ketak. Ketak, Ustaz Azhar kata nampak spare part dia tu. Jadi kita tak ambuh tu, kita nak tutup aurat. Maka di situlah ujian besar. Bila kita jaga baik-baik, bina, kita cari dia, dia menjadi salihah sebagainya. Untungnya kita. Itulah sikit banyak. Moga-moga beri manfaat kepada kita. Yang mana di sana ada dia, kita perlu jaga. Ketahuilah, di dalam Islam kita nak buat sesuatu mesti ada ilmu. Nak kahwin ada ilmu, nak sembahyang ada ilmu. Tak boleh pakai tiru orang, tak boleh. Mesti pergi belajar. Mesti talabul ilm, cari ilmu. Tak boleh tengok orang. Mesti ada ilmu. Kalau berkaitan lain tak apalah, tengok orang tukar kereta, nak tukar kereta. Tu pun kena tengok keadaan kita mampu tak mampu. Takut kesam pula. Ni kena tengok berilmu. Saya memang tekan. Sebab ni jangan kita buat barang je. Nak sesuatu mesti ilmu, barulah di sana akan mendapat kebahagiaan. Kelak kita akan rasa senang. Bahkan kita sebut sikit lagi, iaitu berkaitan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sana sahabat Nabi sallallahu tanya Nabi, ayat apa yang besarnya? Lalu Nabi sallam dia sebut, aku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Nabi SAW kata, ya betul. Ilmu membahagiakan seseorang tu. Poin itu kita nak ambil waktu je. Ilmu, seseorang tu ada ilmu, ia akan membahagiakan seseorang tu. Orang ada ilmu berkaitan masakan, dia bahagia cara dia. Tetapi asas yang paling penting ialah ilmu berkaitan agama. Sebab kita orang agama. Sebab kita agama Islam. Kita nak tahu agama Islam, berkaitan agama. Maka teruskan dalam menuntut ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat, taufik, hidayah kepada kita, sehingga kita berakhir hidup kita juga dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu mazidah ya rabbana tahmika min jalali wal ikram. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukna ba'di tabarrukum ma'sum sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.